jemaah buat haji pergi Mekah, di hari Arafah bacalah zikir ni banyak-banyak. Nampak tak? Ahad lain nampak tak baca pun tak apa lagi. Yang ni tolong baca banyak-banyak. Sepanjang masa wukuf di Arafah tu bacalah zikir. Nampak tak? Ya. Jemaah lepas sembahyang jangan bangkit tinggal sembahyang. Jangan bangun. Bagi-bagi salam tu tak berabot sangat, punya kalut, very busy person. Nampak? Banyak sangat komitmen, konolah nah, lebih daripada menteri ni. Bagi-bagi salam tu bangkit birah. Tak mau tunggu. Ya? Macam nak tanya, hang ni kalut mana Nabi? Sibuk sangatlah. Nampak ya? Tak. Cuma tabiat tak suka zikir. Tak suka zikir ni hati keras. Orang yang tak suka zikir ni, ya, hatinya keras. Itu Al-Quran kata, ya. Ya. Fawailul lil khashiyatul qulubuhum min zikrillah. Al-Quran kata, nampak? Maka kecelakaan hati yang keras, kecelakaan bagi orang yang keras hati kerana tidak berzikir. Jangan nampak. Ya. Maka menjadi keras hati dia kata bagi orang tidak berzikir kepada Allah. Ini kita kalut sibuk lagu mana pun, yang ni 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika, ataupun 3 kali pun jadilah. Yang dia tekan sangat subuh, asar, maghrib, bagi jadi 10-10. InsyaAllah kita lanjut pada muka surat 89 ya, sama tengah ceraian 3. Masih lagi dalam tajuk jangan tolol dan biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tidak menerima ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah atau yang telah diberikannya kepada kita berarti menentang hukum waktu. Menentang hukum waktu, ya. Maknanya waktu yang mana Allah telah menentukan bagi kita setelah kita menyebut. Jadi yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 waktu lah bagi kita orang beriman kepada Allah ni. Mengikut kacamata tasawuf, mengikut kacamata akhlak, kita ada 4 waktu ya. Pertama, waktu kita dalam ketaatan. Kedua, kita waktu dalam kemaksiatan. Ketiga, kita waktu dalam bala dan musibah. Keempat, kita dalam waktu aman dan tenteram. 4 waktu. Ketika berada dalam waktu taat, kita diberikan Allah hidayah petunjuk, dapat berbuat amal ibadat, ada kesempatan untuk beribadat, boleh beribadat dengan mudah. Kita tumpu, kita pelihara, kita jaga dan istiqamah. Istiqamah ni maknanya berterusan, konsisten. Ya, kita ada peluang menuntut ilmu. Terus kita pun usaha mengisi masa-masa itu, mencari masa-masa itu, menempah masa-masa itu untuk pengajian. Contoh, kita ada masa untuk bangun, untuk bertahajud kepada Allah malam hari. Kita dan peluang diberi bangun oleh Allah. Itu artinya Allah takdirkan kita bangun malam. Bukan boleh kita bangun sendiri pada hakikatnya. Kita diberi oleh Allah hidayah yang begitu halus. Sehingga kita bangun boleh bertahajud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanam niat. Pegang kepada satu perjanjian dengan Tuhan. InsyaAllah, ya Allah akan aku teruskan ibadat ini kepadamu. Dan kita terus usaha untuk besoknya, kiranya kita dipanjang umur, maka kita usahakan untuk bangun pula seterusnya, ya. Wa'bud hatta rabbika yakin, kata Allah. Sembahlah kepada Tuhanmu sehingga kamu mati. Itu artinya istiqamah terus. Contohlah, ya. Kita ada peluang bersedekah misalnya. Kita ada kesempatan diberi hidayah oleh Allah bersedekah. Maka kita langsung usahakan untuk melakukan sedekah dengan apa gaya, dengan apa cara, dengan apa kiranya sekalipun, kita akan terus beristiqamah. Yang pentingnya istiqamah dalam ketaatan. Kiranya kita dalam keadaan maksiat, kita mungkin jatuh dalam kancah dosa, maka kita akan terus berusaha untuk bertaubat kepada Allah, melihat kekurangan-kekurangan yang kita telah lalui,
dan memperbaiki serta memperbaharui akan azam kita supaya kita tidak lagi terjebak di dalam kancah-kancah kemungkaran dan fahsya dan berbagai-bagai yang membawa kepada murka Allah. Ya, itu yang kedua. Usahakan sedaya mungkin kita berada di tempat yang tidak baik, berada di dalam ketika pergaulan yang tidak baik, berada dalam keadaan usaha, ya, usaha kerja yang tidak baik, berada dalam keadaan suasana yang tidak baik, maka kita kena lari keluar, lakukan satu penghijrahan yang jelas, ya. Itu artinya memuliakan waktu ketika kita dalam maksiat. Yang ketiga, waktu aman. Faham, aman sebelum bala. Artinya kumpulkan sebanyak mungkin usaha-usaha murni, ibadat-ibadat kepada Allah, segala amalan-amalan sunat kita perbanyakkan pada waktu di mana kita sedang aman. Tidak ada kekalutan, tidak ada kegangguan, tidak ada, ya, tadi ini sebarang yang boleh mengganggukan kita, maka kita boleh tenteram, ima dalam keadaan kesihatan, dalam keadaan keluarga, dalam keadaan masyarakat kita semua dia aman, maka kita lakukan sebaik mungkin kebaikan yang boleh, ya, iaitu melakukan ta'awun, pertolongan, memberi pertolongan kepada sama-sama kita manusia dan apa-apa keperluan. Yang ketiga, yang keempat, dalam keadaan kita ditimpa bala. Dalam masa kita ketimpa bala, di sinilah kita mesti mengambil satu kesedaran dan suatu keinsafan bahawa bala musibah inilah yang menghalang kita berbagai-bagai perkara, maka kita harus keluar daripada terjebak dalam bala dan musibah ini sedaya mungkin. Macam maksiat tadilah, kita harus lari daripadanya supaya mungkin, sebanyak mungkin, secepat mungkin, supaya kita berada dalam keadaan aman semula. Macam maksiat tadi, berada dalam ketaatan. Begitulah dikehendaki dalam 4 waktu yang telah dijadikan Allah kepada hidup kita sekarang, ya. Baik. Dan satu lagi kata Rasulullah, bila kata waktu ni hukum kita berada dalam kehidupan hanya 3 hari, itu juga waktu Allah. Kata Nabi, kita berada dalam hidup hanya 3 hari. Kita hidup 3 hari, ya. Kita bukan hidup 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu usia dunia. Usia dunia, ya. Waktu yang Allah tentu pada kita 3 hari. Kemarin, hari ini dan besok. Kemarin, hari ini dan besok. Kemarin dah berlepas. Kita tak boleh ambil balik, tak boleh patah balik, tak boleh reverse balik. Betul? Ya, banyak mana pun tak boleh reverse. Kalau kita beranak tahun 60 sampai sekarang dah tahun 2023, kita tak boleh ambil even 1 saat pun kita nak bawa balik, tak boleh. Betul tak? Jadi hanya kita boleh sebut kemarin. Itu pun kalau kita boleh ingat. Besok belum tentu. Tomorrow belum tentu. Besok belum tentu wujud, belum tentu ada. Ya, dapat kita capai. Sekarang kita hanya hidup sekarang. Sekarang waktu ini. Sekarang pukul berapa jam kita sekarang? Kalau kita lihat jam kita sekarang 6.35. Inilah waktu kita sekarang. Ya, 6.45 belum tentu lagi. Belum tentu. Ya. Kita mohon supaya kita dipanjangkan usia. Tadilah kita ketaatan, ya Allah, Engkau kekalkan hidup aku, panjangkan usia aku supaya aku dapat beramal denganmu lagi, supaya aku dapat beribadat sujud sembah kepadamu lagi, supaya aku dapat berhubung denganmu lagi, ya Allah, supaya aku dapat mengingatimu, ya Allah, dalam jiwa dan nuraniku, ya Allah. Cantik. Itulah artinya, hidup 3 hari. Itu Nabi kata tadi. Yang saya sebut semua ni daripada hadis baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kata musannif, tidak menerima ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah atau yang telah diberikannya kepada kita berarti menentang hukum waktu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menentang hukum waktu atau hukum zaman. Ya, dua-dua sama. Waktu pun bahasa Arab, zaman pun bahasa Arab. Ya, adalah maknanya tidak mau menerima ketentuan-ketentuan Allah. Sedangkan kita lupa bahwasanya setiap apa juga yang wujud ini tidaklah wujud melainkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat harus Allah itu, ya, betul-betul berperanan dalam akidah kita. Allah bersifat dengan satu sifat harus. Fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Kita ni adalah mungkin. Perkara yang boleh ada, boleh tidak, boleh wujud, boleh tidak, boleh itu dan boleh ini. Siapa yang membolehkan itu dan ini? Allah. Kerana yang benar-benar wujud Allah, wujud perbuatan Allah,
wujud keadaan Allah, wujud suasana Allah, wujud apa juga yang boleh kita bayangkan Allah, wujud apa yang kita nak rancangkan juga Allah, wujud apa yang kita boleh bercadang untuk melakukan juga Allah, bukan kita. Kita dah mengaji dah kan. Inilah sifat 20 tu membantu kita. Kita faham betul-betul, kita hayati sifat 20 tu, kita dapat, kita menjalani kehidupan dengan cukup tenang. Kita tidak ada bimbang. Inilah artinya para wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, wali-wali Allah ni yang kata nak jadi wali itu, yang sampai martabat wali, bukan bahasa alim. Ya, wali-wali Allah ni bukan kebanyakan orang alim lah, tapi orang alim wali Allah. Tapi kalau wali belum tentu orang alim. Ya, tak semestinya orang alim. Ya, dia boleh sembahyang dengan betul, dia boleh berpuasa, berzakat, berhaji, ya, dia boleh menjalankan urusan-urusan agama dengan baik untuk dirinya, dia boleh jadi wali Allah. Ya, boleh jadi dengan syarat dia memahami ilmu ini. Muamalah dengan Tuhan itu tinggi, muamalah dengan Allah, kemudian banyak berzikir kepada Allah, banyak melakukan amalan-amalan sunat, insya-Allah jadi wali. Nampak ya? Allah akan angkat jadi wali. Bila Allah angkat jadi wali, dua perkara akan hilang pada diri dia. Dia tidak ada takut kepada makhluk, dan tidak ada rasa duka cita, kehilangan apa-apa daripada makhluk. Apa-apa yang hilang daripada diri dia, apa-apa yang hilang daripada kehidupannya, tidak langsung menggugat jiwa dan nuraninya. Artinya tidak ada duka cita dan tidak ada takut kepada makhluk, sebab makhluk semuanya adalah nil, kosong. Pada hakikatnya tidak ada, melainkan Allah yang mengadakan. Bencana datang dengan Allah, rahmat datang dengan Allah, kesihatan datang dengan Allah, kesakitan datang dengan Allah. Bukan boleh mari sendiri, sebab yang buat satu ya. Pencipta langit bumi ini satu ya. Yang mengatur takbir satu, yang menentu segala-gala satu, yang menyusunkan takdir dan juga menetapkan waktu pun satu, yang merancang, yang menyusun, yang menggubal, yang mentadbir, yang mengatur, satu, Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud nafsiyah. Faham ya? Kembali kepada ini, baru kita nampak bahwasanya orang yang beriman yang sampai pada tahap ini, dia adalah hamba-hamba Allah yang tergolong dalam kulungan wali-wali Allah. Kerana tidak ada dua, tidak ada kebimbangan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut ke atas mereka, tidak ada duka cita. Sebab semuanya Allah. Nak takut apa? Yang kita duk takut ni mesti kita tak kenal Allah. Ya. Kalau kita tahu bahawa kita akan mati, kita akan bertemu dengan Allah, kita tak takut mati. Nampak? Yang duk takut ni pasal dia ingat tak jumpa dengan Tuhan lah. Dia akan jumpa dengan apa? Dengan neraka. Sebab dia lebih cenderung kepada makhluk, dia lebih takut kepada makhluk. Neraka tu makhluk. Nampak? Bila takut kepada neraka, tak mau mati, makna kata dia belum jadi wali lagi. Kalau tidak ada takut, neraka tu Allah punya, syurga pun Tuhan punya. Hang nak masuk pun kerja Allah, terlindung di neraka pun kerja Allah. Mari kita dengan Allah, ayuh kita bersama-sama dengan Allah, ya. Tanam satu, buang takut kepada makhluk, singkirkan duka cita, tanamkan kecintaan kepada Allah, ikatkan tawakal kita kepada Allah, redha di atas apa yang Allah takdirkan. Boleh? Itu dia. Itu betul ini yang kita mengaji ni. Nak sampai ke situ ya. Baik ya. Saya sebut tadi wali-wali Allah bukan mesti orang alim. Tapi orang alim jadi wali. Al-Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki, ulama-ulama mujtahid, mereka adalah ulama, mereka wali Allah. Sebab dikuasai semua ilmu. Segala disiplin ilmu mereka kuasai dengan sebenar. Mereka lah wali Allah. Tapi wali-wali belum tentu orang alim lah. Rajin zikir, banyak bertaubat, jauhi daripada sebarang kemungkaran, ya, insya-Allah boleh jadi wali. Tidak ada dua penyakit ni, jadi wali.
Dipaham ya? Jangan kita salah faham pula ya. Baik. Dan apa yang boleh kita faham di sini, dan hal ini adalah dosa yang paling besar di sisi hamba-hambanya yang telah menghampirkan diri kepadanya. Kita sekarang dalam usaha untuk menghampirkan diri kepada Allah. Menghampirkan diri kepada Allah ni, pertama sekali kita meninggalkan segala yang ditegah. Jauhi segala yang ditegah, itu artinya kita dah mula hampir kepada Allah. Hampir kepada Allah ni mesti mulai dengan menjauhi akan segala tegahan-tegahan larangan-larangan Allah. Kita mesti berihram dalam hidup kita. Mut qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Matikan apa? Matikan bujukan-bujukan nafsu. Matikan ya ancaman-ancaman syaitan. Matikan sebarang gangguan-gangguan jiwa. Matikan segala sifat-sifat yang keji. Itu artinya mati. Ya, mut qabla an tamut. Sebelum kamu dimatikan secara mati hissi. Ya, kita mati sekarang mati ma'nawi. Mati ma'nawi itu meninggalkan apa yang ditegah, yang dibenci oleh Allah, yang ditegah dan dibenci oleh Allah. Yang ditegah itu haram, yang dibenci itu makruh. Faham ya? Jadi maknanya kita bila mulai meninggal benda-benda ini, kita dalam langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taubat penting. Sebab tu dia kata at-taubatul manzil awal min manazilis salikin. Taubat itu merupakan sebagai rel, jalan, landasan untuk sampai kepada akhirat, kepada Allah ya. Itu diketikan bahawasanya taubat paling penting nombor 1. Nombor 2 ya, nombor 2 kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengisi masa yang diberikan Allah tadi, yang kata Nabi 5 masa lah. Tuan-tuan dah dengar dah, sihat sebelum sakit, itu pun masa juga dah. Masa sihat sebelum sakit duk sihat-sihat tu pulun lah. Jalan mana boleh aku sampai kepada Allah ya. Aman sebelum bala ya. Kita senang sebelum kita susah papa ya. Kita sihat sebelum sakit ya. Kita hidup sebelum kita mati. Ini masa-masa yang kita kena lihat. Nabi dah bagi tip ni kepada kita, satu rahmat yang besar. Maka itu kita penuhi ketika-ketika ini dengan melakukan kebaikan, ketaatan, mengisi ilmu, menuntut ilmu, mencari kebesaran-kebesaran itu ya. Jangan remehkan semua ini. Ada satu kenyataan disebut oleh Nabi SAW. Dia kata man ahana khamsatan khasira khamsah. Nabi kata barang siapa yang meremehkan, dia buat lebih kurang remeh, tak ambil berat, itu artinya meremehkan. Barang siapa meremehkan ada 5 perkara, maka dia akan rugi ya. Khasira khamsah, dia akan rugi 5 perkara. Jangan permudahkan 5 perkara, jangan mudah ya. Yang pertama kata Nabi, man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang meremehkan para alim ulama, tak kenal ulama, tak ambil tahu pasal ulama ya, tak mau mendekati ulama, tidak mencari jalan-jalan ulama ya, tidak mau bersama-sama ulama, rugi dia punya agama. Nampak habis rugi agama tu. Kita minta doa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Nampak tak? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, beri keselamatan pada agama kami. Keselamatan ni ya, duk minta ya. Itu kita kena faham. Paling penting keselamatan agama adalah dengan mendekati para ahli ulama, baru selamat agama kita. Nampak ya? Bukan soal selamat agama tu buat masjid ya. Bukan keselamatan agama tu buat undang-undang lah. Keselamatan agama tu artinya kita mendekati institusi yang ulama, bersama ulama, mengenal ulama, cinta kepada ulama,
hampir kepada ulama, mencari jalan-jalan yang sejalan dengan ulama, dekat dan cinta dan sayang kepada ulama, ya. Amat berat mencari jalan-jalan ulama tu dia. Boleh, ya? Ini artinya Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kau selamatkan agama kami ya Allah, ya. Itu yang paling penting. Itu nombor satu sekali. Kemudian Nabi kata lagi, ya, wa man istakhaffa bil umara'i khasirad dunya. Yang kedua, jangan kita meremehkan para pemimpin kita. Ya. Para pemimpin kita. Ini peranan kita lah. Dia tak betul, kita tolong betulkan. Jangan tarik dia turun. Dia tak betul, tolong betulkan. Kalau dia tak betul, kita ganti dengan yang betul. Nampak tak? Itu maksud dia lah. Bukan meremehkan para ulama ni, maknanya menyusahkan mereka, mengabaikan, ya, apa-apa yang mereka telah rancang susun untuk kita, ya. Nabi ada pesan dalam hajatul wada', haji yang satu Nabi buat tu. Satu-satu itulah haji yang Nabi buat, hajatul wada' dia panggil. Dalam khutbah haji wada' tu Nabi pesan, hendaklah kamu taat kepada pemimpin walaupun ini orang Habsyi yang hitam legam, hamba abdi yang hitam legam jadi pemimpin, ya. Di mana dalam Islam sahabat-sahabat Nabi, ramai pemimpin sahabat-sahabat Nabi yang jadi pemimpin asalnya hamba abdi, ya. Bilal bin Rabah nombor satu, ya. Ni adalah hamba abdi asalnya, ya. Orang Sak Abdullah Umi Maktum, tukang azan Rasulullah, itu kira pemimpin ummah lah tu. Jawatan-jawatan besar dia pegang kan, ya. Jadi pendek kata, apabila kita mengingat kepada keadaan mana pemimpin ini kita kena hormati dan kita kena dekati, serta jangan kita meremeh, menyusahkan mereka. Nampak tak? Apa yang wajar, apa yang patut, apa yang jelas, apa yang sudah ada, kita mestilah meraih dan memuliakan. Kalau tak betul, betulkan. Sebab itu bila pemimpin para khulafa Rasyidin, antaranya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq pertama sekali, hari di mana dia telah dipilih menjadi khalifah, dia sebut, kiranya kalau aku tak betul, aku salah, tolong betulkan aku. Itu paling penting. Jangan meremehkan aku. Itu maksudnya, ya. Tolong betulkan. Kalau aku bawa satu perancangan ataupun satu program ataupun satu usul yang tidak sejalan dengan kebaikan, bukan sejalan dengan kamu. Kalau ikut kamu, banyak selera kita, tidak? Manusianya banyak selera, ya. Kata Rasulullah begitu juga. Kalau aku ikut akan pendapat kamu, maka akan jadi susah kamu. Nampak? Lau yu'ti'ukum fi kathib al-amri la'anitum, Nabi kata, Al-Quran sebut. Kiranya kalau ikut banyak daripada kemauan kamu, banyak perkara akan membawa kerosakan kepada kamu. Nampak? Ada perkara yang patut aku tak bawa. Ada perkara usul-usul yang kamu pandang itu baik, mungkin bagi aku tak betul, aku tak buat. Jadi pemimpin ni satu orang yang mesti alim, mesti bijak baru jadi pemimpin. Nampak tak? Nak jadi pemimpin apalah, dia kena bijak, ya, kena cerdik, ya, genius, lapang dada, luas fikiran, baru boleh, ya. Sempit dada, very sensitive, very moody, tak boleh jadi pemimpin. Sorry, tak boleh. Kalau kita lawan dia, dia akan jadi kuku besi. Itu dia. Kuku yang bersih akan jadi kuku besi. Jenuh cakap kita. Nampak? Itu pemimpin. Jadi makanya nak jadi pemimpin ni, kenalah orang yang cerdik, bijak, genius, faham tentang agama, faham Al-Quran, faham hadis. Sebab tu pemimpin sultan-sultan, khalifah-khalifah Turki dulu, nak jadi sultan, nak jadi khalifah pemimpin Turki, dia kena alim. Dan sampai pada tahap kena ada tarekah. Tak ada tarekah, tak jadi pemimpin Turki dulu. Sultan Murad pertama, Sultan Murad yang kedua, Sultan Murad yang ketiga, ya Allah, alim, ya Allah. Sampai dia boleh bermimpi bertemu Rasulullah
teringat nak tanya apa ya. Tidur malam mimpi jumpa Rasulullah. Itu dia. Sampai tahap tu pemimpin dulu. Para khulafa Rasyidin, tambah kepada Bani Umayyah, pemimpin Bani Umayyah, semuanya alim-alim mereka. Walaupun ada yang zalim lah. Zalim ni bab lain, ya. Tidaklah. Jadi maknanya kedua, kita kena jangan meremeh pemimpin. Itu paling penting sekali, ya. Kalau tak betul kita bawa turunnya. Kemudian kata Nabi lagi, wa man istakhafa bil jirani khasiral manafi'. Jangan kamu meremehkan kamu punya jiran. Jiran-jiran kita jangan kita meremehkan. Ya, hari ini dah memang beranak banyak jadilah, ya, sampai tak kenal jiran lah. Jiran sama jiran pun tak kenal. Hari ini punya keadaan. Sebab kita hidup dalam keadaan sudah banyak dengan kawalan dan perpisahan. Rumah teres satu line, rumah teres kita duduk, ya. Sudah di-sekat. Nampak tak? Perhubungan kita sudah disekat, ya. Jadi maknanya kita lah kena usaha. Maka tu kita ada masjid, kita ada surau. Kalau taman tu ada surau, ada masjid, kurang-kurang aja surau, satu taman tu. Seluruh masyarakat taman tadi ini kena turun pergi ke surau. Sebab rumah kita tak ada jalan, kita nak bersama. Nampak tak, ya? Sebab kita ada terrace house. Banyak sekatan, mana kita nak sama? Hang masuk rumah aku masuk rumah hang. Nampak tak? Habis cerita. Kita nak tanya dia pun tak boleh, dia nak tanya kita pun tak boleh. Kita nak tahu masalah dia pun tak boleh, dia nak tahu masalah kita pun tak boleh. Di mana tempat boleh kita berjumpa? Surau. Niat dia tu pahala besar. Aku nak pergi surau ni kerana aku nak berjumpa dengan jiran-jiran aku sebelah-sebelah ni. Nampak tak? Itu di antara kerana nak pupuk apa? Kasih sayang. Saya dah sebut banyak kali, kan. Mari sembahyang jemaah ni tuan-tuan, kerana nak pupuk kasih sayang lah. Bukan pasal pahala 25, 27, itu kerja Allah. Nak bagi pahala ni kerja Allah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiru min qurrati a'yun jazaa bima kanu ya'malun. Tiap-tiap Jumaat tu imam baca ayat tu. Pahala-pahala yang boleh menyejukkan mata hati, janji-janji Allah yang boleh menyejukkan mata hati itu tidak ada satu orang pun tahu bagaimana hakikatnya. Nampak tak? Hanya Allah saja tahu. Serah kepada Allah. Pahala 27, 25 sembahyang jamaah, Allah saja yang amat mengetahui. Nampak tak? Kita terima yang kita nak pergi sembahyang jemaah ni kerana nak bertemu dengan masyarakat setempat, masyarakat qaryah, jiran-jiran tetangga kita, supaya kita dapat kenal yang mana jiran, yang mana kita punya kawan, yang mana pendatang baru, yang mana penghuni yang baru datang, yang mana anak qaryah tempatan sementara, mana anak qaryah yang kekal. Nampak dah? Yang mana permanent resident, ya, yang mana temporary resident. Kita nak tahu. Ini tujuan kita pergi sembahyang jemaah, faham? Ya. Supaya kita dapat memupuk perancangan, dapat mengisi kekuatan, dapat mengikat perhubungan, dapat mendekatkan lagi, ya, antara kita sama sendirinya. Kerana keadaan rumah-rumah kita sekarang telah mengkelaskan kita, ya, ya, sehingga kita tidak ada bunyi pun, rumah teres, bunyi teres. Teres tu dia suruh sini. Asal teres ni pasti nak letak orang salah. Asal teres ni pasti nak isi orang salah, yang buat teres tu jil teres, jil. Faham, ya? Kita sedang faham, ya? Rumah kita orang kampung dia juga. Orang kampung mana ada pagar orang kampung dulu. Sekarang pun masih ada lagi lah, kan, rumah kampung-kampung yang tak ada pagar rumah, kan. Boleh berjalan bawah rumah. Kita nak pergi rumah orang, kita boleh masuk bawah rumah dia, ya? Boleh pintas dengan tidak memberi ancaman dan dia pun tak bimbang. Nampak tak? Sekarang kita berdiri di luar pagar, ya. Semua dia telefon polis, dia ada orang duduk berdiri di bawah rumah saya, lama. Nampak? Ya. Kalau dia bawa parang pula lagi jadi masalah, panggil bomba pula. Nampak? Ya. Ada satu orang duduk pegang parang, duduk berdiri di rumah saya, telefon bomba tu. Nampak? Ya. Apa tak kena? Dulu bawa parang boleh masuk bawah rumah. Lalu kita tahu dia bawa parang tu nak pergi tentak kita. No, dia nak pergi kebun, nak pergi ladang, nak buat kerja. Tu dia. Maka hari ini kita dah buat pagar.
masing-masing rumah ada pagar kan. Buat pula flat pula, kondominium, lagi-lagi tersorok kita tak jumpa jiran kan. Yang kata itu hatta di Mekah sendiri pun sekarang ni kita tidur hotel kan, jemaah duduk dalam maktab bilik masing-masing, tak boleh kenal. Turun masuk lift, turun masuk pergi masjid, balik naik lift masuk bilik, betul tak? Yang kita kenal 5-6 orang dalam bilik kita. Tak mana nak kenal? Perhimpunan di Mina. Bila kita masuk dalam Mina, duduk dalam kemah, satu kemah 50 orang. Tabung haji punya. Nampak? Tabung haji bawa satu keadaan 50 orang. Kita komplain pula, apa ni satu petak 50 orang diisi. Kita tak baca tujuan 50 tu lebih baik. Oh, aku ambil package. Betul tak? Ambil package, satu kemah 4 orang. Mana nak kenal? Nampak tak? Faham tak? Ya. Oh, ambil package selesa. Semua asing, semua duduk asing. Bagus. Kita sendiri mereka untuk duduk asing. Nak mengasingkan daripada masyarakat. Nampak? Orang yang telah pergi Mekah, yang mana sudah pernah pergi Mekah, dia dapat kawan-kawan di Mekah tu ketika berada di Mina. Betul tak? Di Mina baru boleh jumpa. Ya, jumpa dalam Mina, tidur sekali. Keluar mai tengok muka tu lah. 3 hari kita boleh tengok muka kita, sahabat kita dah boleh kenal. Itu dah jadi kita punya kita punya fitrah kita. Kalau kita tengok orang tu 3 hari kita kawan dengan dia, kita tengok dia, kita boleh ingat dia sampai mati. Memang Tuhan buat fitrah kita macam itu, ya. Kalau kita boleh kawan dengan dia selama 40 hari, dia akan jadi sahabat kita. Kalau dia boleh kawan dengan kita 40 hari, nampak tak? Dia boleh jadi sahabat kita. 40 hari kita sama-sama dengan dia. Ya. Keluar masuk tengok, masuk pergi masjid tengok, balik ke rumah jumpa lagi dia. Nampak? 40 hari kalau kita jumpa dia, orang ni kita boleh buat sahabat. Nampak ya? Itu kertinya. Cara macam mana nak kenal ya? Ilmu ni jarang diperbincangkanlah perkara ni ya. Ya, 40 hari tu punya kesan 40 ya. Besar kan? Jadi makanya itu yang kata Nabi SAW. Kemudian Rasulullah kata lagi, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah, ya, yakni barang siapa yang meremehkan kerabat dia, adik-beradik, meremehkan adik-beradik, tak ambil tahu langsung adik-beradik, tak pergi jengok lah pupu piat kita ya, apatah lihat abang adik kita yang ada lagi ya, maka akan rugilah kasih sayang, hilang kasih sayang, tak ada. Itu Nabi kata ya. Jangan remeh kerabat. Kok mana pun hari ni kita ada lagi perhubungan lebih canggih, tak pergi jumpa dia pun tak apa. Nampak dah? Video call. Nampak? Bukan voice call saja, video call, boleh tengok muka dia. Dulu video call mula-mula nak keluar tu kena bayar berjuta. Syarikat yang nak tajar tu banyak cerita ya. Hari ni kita tak payah bayar, cuma bayar apa? Kita punya prepaid. Kita dah boleh bercakap. Even dia duduk di Mekah. Saya pun dapat 3-4 orang sahabat daripada Mekah telefon mari, tunjuk muka tu. Saya kata hantar video call dah, nak tengok muka. Alhamdulillah ceria tengok. Dapat tengok muka sahabat tu pahala besar. Dapat tengok maka video call tu, kita tengok gambar sahabat kita, kita call dan kita dapat tengok sahabat, pahala besar. Ya, tu dia akan mari dalam kubur itu. Pahala tu akan mari dalam kubur itu. Nampak? Dia akan datang berdiri depan kita, hang tahu siapa? Akulah wajah sahabat kamu yang kamu tengok dalam video call kamu. Nampak tak? Ya, oh muka nangkir pun tahu ke video call lah. Orang layak buruk ni kata lalu tu lah. Nampak tak? Ya, memang kita pakai pen drive dalam kubur. Dalam kubur kita pakai pen drive tak? Pen drive maknawi dia panggil, bukan hissi ya. Kan awal malaikat yang pertama masuk dalam kubur kita namanya Rumman. Rumman, cahayanya macam matahari, cerah. Tang tu kita dapat sikit cerah kubur. Dia kata tulis. Nak tulis dengan apa ni? Kita tanya dengan dia, tulis dengan kelingking kamu. Bagaimana dakwat aku nak tulis dengan ink? Dakwat ayat liok kamu.
Mana kertas aku? Kain kapan kamu. Kain kapan kita besar lah, nampak tak? Kita punya pendrive kecil lah. Kalau kain kapan tu dah besar lah, nak tulis apa? Kita dalam pendrive, betul tak? Masya Allah ya. Jadi pendek kata, itulah kita punya. Hari ni kita dah dapat banyak dalil-dalil meyakinkan kita. Dulu pergi dengar duduk guru duk baca kitab ni, kena gelak tak guru ni. Apa duk cakap benda tak masuk akal. Betul ke ni? Nampak ya? Tu ada orang bertanya kat saya, duduk lama lah masa kita muda-muda dulu ya. Yang bercakap ni orang dah berumur. Apa ni duk cakap ni, kata tulis aja kain apa? Tulis pakai jari, ayat liok. Ni mana dia duk main ni? Tak mau pergi ngaji. Pasal bertentangan dengan akal, tak mau pergi mengaji. Dia kata merepek duduk guru ni. Nampak ya? Bila bunyi guru tu adalah tasbih malaikat, lagi apa pelik. Nampak tak? Sebab dia rasional, dia mengaji satu bahagian dia. Kita kena ingatlah ya. Dalam soal akidah ni kita tiga. Akidah kita tiga. Kita kena isi tiga-tiga perkara ni dalam bab akidah kita. Tak ada tiga-tiga perkara ni kita gelap kita dalam kubur. Yang pertama soal ilahiyah, soal ketuhanan mesti clear. Soal ketuhanan mesti clear. Kita mesti hidup ni dalam tempoh Tuhan bagi 60 tahun cukup lama. 60 tahun mengaji lama. Betul ya. 60 tahun mengaji lama lah. Takkan tak boleh habis ilmu ni. 60 tahun tak ada ilmu, masuk kubur tak ada ilmu. Ilmu ketuhanan tak ada. Ya Allah, apa hang ni lah. Kalau aku bagi 6 hari pun hang boleh kalau tak marah kan kat aku, ataupun 6 bulan ke mana nak boleh study. Boleh habaq muka nangkis tak dan nak mengaji, tahu ke? Hidup 6 bulan saja. Wahai malaikat mungkar, nampak tak? Hang mai tanya kat aku bab akidah, aku tak boleh habis. Kitab tu pun nak mengaji mau habis kat 5-6 tahun baru clear. Nampak? Ni hang mai tanya kat aku nak jawab macam mana? 6 bulan. Mungkin nak kata 60 tahun Tuhan bagi dia hang. Hang tak kenal siapa Allah. Tu dia. Patut kena azab. Faham ya? Yang kedua soal nubuwah, soal kenabian, kerasulan. Rasul tu kita kena kenal. Ilmu kerasulan, kenabian. Masuk dalamnya kewalian. Masuk dalam tu, nampak tak? Ilmu yang kedua. Yang ketiga sama'iyah, itu bab akidah tu. Yang ketiga sama'iyah, yang kita dengar adanya malaikat, adanya azab kubur, adanya syurga, adanya neraka. Ini tak boleh proof dengan cara ma'mal. Kita tak boleh bawa bukti dalam ma'mal. Ya, ada akhirat, mari kita buat satu kajian dalam ma'mal. Ada akhirat? Tak ada. Ruh sendiri ya. Bijak pandai ulama-ulama Mesir cuba, dia bukan nak lawan Tuhan, dia cuba bawa nak buat kajian ruh tu wujud ke tidak melalui kaedah-kaedah sains yang dikaji dalam ma'mal. Tak jumpa. Said Sabiq sebut dalam kitab Aqidatul Islamiyah. Nampak? Tak jumpa. Secara ma'mal kita tak boleh jumpa ruh dan hakikatnya. Apa itu ruh? Tak boleh. Ya, campurlah apa-apa ya. Itulah bubuh yang ni, bubuh liquid dia campur. Nak jumpa roh tak boleh. Tak ada jalan kan. Dia hanya sama'iyah, hanya dengan mendengar. Dengar itu saja menjadi dalil. Hang tak percaya habis. Nampak tak? Jadi kita bab akidah ni tiga je. Yang pertama soal uluhiyah, yang kedua soal nubuah, yang ketiga soal sama'iyah. Ini saja yang kita wajib kena belajar sepenuhnya sebelum kita balik kepada Allah. Yang lain tu belajar sendirilah, nanti habis. Tanpa tak belajar pun tumpang orang. Nampak tak ya? Kita tak ada ilmu pasal nak repair kereta, kita kena cari mekanik. Tak ada masalah. Saya tak mengaji bab kereta, hang pergi cari dia orang boleh repair kereta, hang tak boleh buat, tak ada masalah. Hang tak boleh buat ubat, hang pergi cari tukang jual ubat, nampak tak? Hang tak boleh berubat, pergi cari doktor, nampak tak? Itu tak ada masalah. Tapi soal akidah masing-masing kena ada. Dia tak boleh bergantung, nampak tak? Ya? Anak tak bergantung kepada bapak tak bergantung kepada anak, suami tak bergantung kepada isteri tak bergantung kepada suami. Masing-masing masuk kubur. Sebab kita mari seorang, kita akan masuk kubur pun seorang. Betul tak?
Tengok dia tak perasan. Kita keluar beranak seorang. Kalau kembar pun keluar satu-satu, dia tak keluar dua sekali. Dia. Kalau anak kembar pun, dia tak keluar kembar sekali dua-dua. Seorang-seorang juga keluar. Duduk dalam tu dia tak kenal. Dua-dua duduk dalam perut apa tu pun dia tak kenal. Nampak tak? Nah, sampai keluar pun tak berapa hari, berapa bulan baru dia nak kenal. Ya, nak kata itu kembar dia, nampak? Kita masuk kubur pun seorang, kita masuk berdua. Nampak tak? Ustaz tolong ikut saya masuk kubur dia. Tolong bila malaikat ni ustaz tolong jawab. Lepas tu ustaz keluar balik biar. Ini dah tak betul ni. Nampak tak? Bahasa pun tak betul, orang pun tak betul. Cerita tu pun tak betul. Nampak tak ya? Nonsense orang putih dah. Kita kena ambil kira dulu betul lah. Tiga perkara ni muslimin-muslimat faham ya. Bab akidah tiga kena selesai. Pertama soal uluhiyah, soal ketuhanan. Kedua soal kerasulan, kenabian, wali. Dan ketiga masalah sam'iyah. Yang sam'iyah ni paling banyak. Banyak sam'iyah. Banyak benda. Kita dengar, kita bergantung kepada dengar. Percaya tak percaya, dengar kita tu. Sebab tu bila masuk dalam kubur, orang yang sudah menyesalnya kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hari Jumaat juga tu imam peringat kita dalam surah Sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, sekarang baru kami dapat tengok, kami dah dengar. Tengok betul muka nangkir mai. Tengok betul nampak dah lorong ke neraka, nampak lorong ke syurga. Dah rasa angin, udara syurga, dah bau dah. Kebusukan busuk jijiknya neraka masuk kubur. Maka tu ayat ni Tuhan zahirkan bagi tu imam pendengar pagi-pagi subuh Jumaat apa pendengar lah. Itu Imam Syafi'i kata tiap-tiap subuh Jumaat sunat baca surah ni. Alif Lam Mim Sajadah. Mazhab Syafi'i disunatkan tiap-tiap Jumaat sampai mati. Nampak tak? 3 mazhab lagi tak? Mazhab Hanbali kata kadang-kadang, jarang-jarang, sekali-sekala buat. Bila buat cepera, buat cepera di Mekah, ya. Tok Imam bawa dia buat Tok Imam pagi tu teringat nak kena Abdullah Juhani, Syekh Abdullah Juhani imam tu. Dia pasal melejak mengaji di sini. Dia buat PhD UIA. Imam Masjidil Haram tu Abdullah Juhani nama. Tanda buka Google check. Imam Masjidil Haram Abdullah Juhani. Ya, boleh cakap Melayu. Dia duduk Malaysia. Belajar UIA, nampak ya? Buat PhD UIA. Balik jadi Imam Masjidil Haram. Nampak ya? Ya. Bila mai kat pasal di sini masa dia duduk di Malaysia tu, dia duduk sembahyang Jumaat, duduk kena tiap-tiap Jumaat saja dah. Dia balik sana, bila kena dia giliak tugas dia subuh, bawa. Nampak? Bawa sajadah, saya ikut belakang dia kerja. Apa nak jadi tadi? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar, cepera. Yang rukuk, yang sujud. Nampak? Kebanyakan yang tak reti rukuk lah. Memang betul tu imam berhenti kata Allahu Akbar. Duk tunggu naik balik, tak kata sami Allahu liman, dia kata Allahu Akbar juga. Lagi cepera. Rupanya tu imam bukan i'tidal. Tu imam nak bangun sambung qiyam, sambung surah. Tu imam kata apa? Allahu Akbar. Awak tak kata sami Allahu liman pula. Nampaklah. Nah. Saat ni balik di maktab masing-masing hotel, ini orang pikir lah, nampak? Berselang kaki duduk tu. Ingat kot Malaysia ya tu imam silap, di sini pun tu imam silap. Hangpa tahu tak? Dia tak rokok ni pergi sujud terus. Yang duk dengar semua tu pun 2 kali 5 jelah. Bakharun bala kurun juga yang dengar. Sebab saya duduk sebelah, duduk dengar dia bercakap. Dengan sombong cakap tu, ya. Sombong cakap, ya. Oh, bukan kata di Malaysia je tu imam silap. Rupanya imam Mekah pun silap. Hangpa tahu tak? Tak tengok tadi? Dia. Patut dia kena pergi sujud, kena rokok, dia pergi sujud dulu. Dia tak tahu kata apa, dia patah balik tu dia. Nampak?
Habis hang buat apa? Kawan tu seorang tanya lah, seorang tu terdik lah. Hang buat apa? Aku terperah, aku tak tahu nak buat apa. Nampak? Ni, sampai yang jadi betul ni sembahyang subuh lain ni, waktu subuh ada lagi sembahyang lagi. Subuh hampa tak sah tadi tak? Ha? Yang tu lah nama dia sujud sajadah. Surah tu sunat dibaca pada hari Jumaat. Surah tu saja atau surah lain tak boleh. Dah sampai ayat 15, imam akan turun sujud kerana meraihkan ayat tu. Nampak tak? Yang membaca dan mendengar, itu hukum dia. Jadi kita kena naik balik. Baik tu jangan duduk, kena bangkit terus, jangan duduk. Dia kata sujud, dia tak suruh duduk. Nampak kan? Tu pun jaga tu. Banyak yang sujud sebelum nak naik baru duduk pula. Duduk sat baru bangun balik. Batal sembahyang tu. Sebab hukum dia kena sujud saja. Dia kata sujud, lepas sujud naik lah. Janganlah duduk. Dia buat lagu duduk istirahat lah, duduk sikit. Nampak? Habis batal. 2 kali silap. Nampak tak? Ya, no? Ada sekali di Madinah, di pasal orang kita, orang muda-muda. Kawan tu sujud, yang kita rokok. Yang kawan sujud tu keriau. Sujud dah. Dia kata kawan dia. Kawan dia rokok. Dia, saya duduk sebelah. Saya pun pasal dengar. Dengar dia, saya tergelak. Nampak tak? Kena buat subuh lain. Dia keriau kawan dia pasal kawan dia rokok. Dia duduk sujud. Dia sujud, dia keriau kawan dia. Sujud dah, dia kata. Itu pun turun sujud. Elok. Sebab mazhab Hambali jarang, sekali-sekala baru buat. Sekala baru buat. Dulu ada satu imam, Haji Ahmad Saleh, Imam Al Haram. Dia imam Masjid Negeri. Dia ni ustaz daripada Kedah, balik dia mengaji di Mekah lah ni. Dia bawa budaya Mekah lah mari. Dia mengaji di Mekah, Ummul Qura, Jami'atul Ummul Qura, Universiti Ummul Qura. Ceritalah tak benda baik. Bila hari Jumaat dia jadi imam, dia tak baca sajadah. Orang bertanya kata, awak ustaz tak baca? Dia kata, yang ni sekali-sekala orang buat, bukan selalu. Rupanya dia berfaham Hambali, tapi dia pun tak tahu dia mazhab Syafi'i. Yang dia ikut belakang sama Syafi'i. Nampak tak? Itu masalah juga tu. Kita kena faham lah. Jadi makanya Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar, dia kata kita kena raih lah. Kalau kita pergi kawasan tu orang Syafi'i, kita raih Syafi'i. Kita pergi kawasan tu mazhab dia Hambali, kita raih Hambali. Nampak tak? Jangan kita ta'assub dengan mazhab kita. Nampak tak? Kita raihkan. Kalau kita memang Hambali tak baca kunut, kita jumpa tu imam baca kunut, kita pun baca kunut. Nampak tak? Sudais. Dia mari sembahyang di Malaysia, dia mari sembahyang di ni, kan saya dan ikut belakang dia sembahyang di rumah kami punya pengarah syarikat. Dia sembahyang jadi imam. Dia baca bismillah, Fatihah dia. Fatihah dia baca bismillah. Habis sembahyang dia zikir macam kita, dia baca doa. Sudais. Pasal Merak ni dia tahu orang sini, orang Malaysia, habis sembahyang zikir baca doa, angkat tangan kan. Itu dia. Special. Itu baru betul imam yang luas. Nampak tak? Ya. Bismillah, baca bismillah terang. Waktunya di Mekah dia tak baca bismillah. Meraih sebab mazhab dia Hambali. Nampak? Itulah. Mai sini semua Syafi'i, kita raihkan Syafi'i. Sebab keempat-empat imam betul. Empat-empat imam sahih. Empat-empat imam halim. Empat-empat imam mujtahid. Nampak tak? Pasal apa kita nak ta'assub pada kita saja? Raihkan. Masalah raih itu. Pasal orang beriman ya, dia mesti raihkan apa yang baik, ya kan? Mesti amanah. Walladzina hum li amanatihim kan? Walladzina amanatihim wa hum ra'un, kata dia tak. Yakni mereka orang yang beriman kepada Allah ini, di mana mereka akan sentiasa beramanah dan juga meraihkan janji-janji. Nampak tak? Jadi kita kena raih. Apa-apa perjanjian itu, hukum-hukum hakam ni janjilah dipanggil. Ya. Wa ahdihim ra'un. Di atas setiap janji mereka meraihkan. Itu sikap atau sifat orang beriman. Faham ya? Dia pendek kata. Dan seterusnya disebut oleh musannif, wa man istakhaffa bi ahlihi khasira tibal ma'isyah. Yang ni kelebihan orang perempuan.
muslimah punya kelebihan. Nampak tak? Tuhan Nabi habaq kat kita lagi-lagi kena jaga depa. Tapi depa tu kena kemas lah. Nah. Nabi kata yang kelima, barang siapa yang meremehkan isterinya, dia buat lebih kurang ke isteri dia. Nampak tak? Nah. Nampak tak? Suami-suami kita, wali-wali kita yang tak ada suami, wali, jangan meremehkan isteri, buat lebih kurang ke isteri. Nampak tak? Pandang ringan, tak hormati, ya, tak jaga depa punya hak, ya, tak kawal depa, tak pimpin depa betul-betul, itu meremehkan depa. Maka tu Nabi kata, waman istakhaffa bi ahlihi khasirat tibal ma'ishah, maka barang siapa yang meremehkan isteri-isterinya, maka rugilah kemanisan hidupnya. Tak ada kemanisan hidup, habis. Rupanya isteri itu, kita kawal, kita jaga isteri kita, satu kemanisan hidup. Dia asal dia tu anak perempuan lah. Bapa dia dapat pahala, pak mentua kita dapat pahala. Kita jaga isteri kita akan jadi isteri yang salihah. Pak mentua kita dalam kubur dapat pahala. Kita lebih lagi lah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Itu dia. Pak mentua ambil bab lah kat dia. Yang pentingnya kita jaga isteri kita, pahala tu dapat ke pak mentua. Dia kata, betul lah laki hang menantu aku. Dia kata, nampak? Pasal dia pimpin hang jadi salihah, aku Tuhan ampun dosa dalam kubur. Nampak tak? Cantik kan? Nampak tu? Itu dia tuan-tuan lah. Itu peranan kita suami, jangan peremeh, jangan biar dia lebih kurang. Allah pandang dia rendah, ya, abai dia punya hak. Tak betul, ya. Hatta kita makan sedap-sedap di luar, kena ingat ke dia juga makan jawabah. Nampak tak, ya? Ni abang duk makan di luar, udang-udang besar lengan ni. Nampak tak? Hari ni abang buat balik hampa juga, hampa pun makan juga. Habaq kat dia apa kita makan. Nampak tak? Tadi depan jamu abang makan apa-apa, nampak? Tak apa, nanti abang beli bagi hampa makan pula, bagi hampa rasa. Jangan abai. Itu dia. Kita makan udang besar, depa buat beli roti canai. Tak kena. Itu remeh namanya. Betul tak? Wallahu a'lam. Ini kita nak ambil faham, ya. Kita dapat ilmu pagi ni kan, satu bab yang paling penting. Sambung kita lagi insya-Allah. Ya. Maka dikata musannif di sini, dan hal ini dosa paling besar, dia kata si hamba-hamba Allah, perenggan dua di bawah, muka surat 89 tadi. Dan hal ini adalah dosa yang paling besar di si hamba-hambanya yang telah menghampirkan diri kepadanya, atau dengan kata lain dosa yang paling besar di kalangan ahli tasawuf. Karena itu tidak ada jalan lain untuk selamat selain kita wajib menyerah kepada hukum Allah. Hukum ni segala takdir lah, maknanya segala takdir Allah kita kena terima. Itu artinya kita sebut dalam sembahyang kan, wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin. Doa kita makna wa ana minal muslimin, itu muslimin ni orang yang menyerah, taslim, menyerah kepada Allah. Apa yang kau hukum kepada kami, apa yang kau takdir kepada kami, kami terima. Itu jelas. Kita paling pegang dan kita terima dengan hati yang lapang, terima dengan kenyataan yang benar. Jangan kata tak patut. Nampak tak? Tak patut Tuhan buat kat aku. Kalau tak cakap, tapi jiwa tu meremeh. Aku boleh jaga sembahyang kopi, nampak tak? Masjid selalu kopi. Aku tak tinggal sembahyang, aku duk puasa sunat, selalu aku duk sedekah banyak. Pencuri masuk je rumah aku, mencuri barang. Nampak tak? Tak patut. Siapa tak patut? Tuhan tak patut. Nampak tak, ya? Walaupun dia tak cakap, ya, ini adalah merupakan fitnah akidah. Fitnah akidah. Jenayah akidah. Faham, ya? Maka dengan kerana itu kita kena terima dengan kenyataan patut. Apa Tuhan buat semuanya patut. Apa dia buat semua betul. Sebab tu kita zikir, Nabi suka zikir tu kita tambah kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit. Tambah biyadihil khair, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan. Apa dia buat semua betul.
Nampak tak? Wa ilahil masir, dan kepadanya akan kembali, semua akan balik. Wa huwa ala kulli syai'. Nabi cukup suka zikir ni. Saya bagi banyak pesan kepada jemaah-jemaah buat haji pergi Mekah, di hari Arafah bacalah zikir ni banyak-banyak. Nampak tak? Hak lain yang tak baca pun tak apa lagi. Yang ni tolong baca banyak-banyak. Sepanjang masa wukuf di Arafah tu bacalah zikir. Nampak tak? Ya. Jemaah lepas sembahyang jangan bangkit tinggal sembahyang. Jangan bangun. Bagi-bagi salam tu tak berebut sangat, punya kalut, very busy person. Nampak? Banyak sangat komitmen, konolah nah, lebih daripada menteri ni. Bagi-bagi salam tu bangkit birah. Tak mau tunggu. Ya? Macam nak tanya ni, hang ni kalut mana Nabi? Sibuk sangat lah. Nampak ya? Tak. Cuma tabiat tak suka zikir. Tak suka zikir ni hati keras. Orang yang tak suka zikir ni, ya, hatinya keras. Itu Al-Quran kata, ya. Ya. Fawailul lil khashiyatul qulubuhum min zikrillah. Al-Quran kata, nampak? Maka kecelakaan hati yang keras, kecelakaan bagi orang yang keras hati kerana tidak berzikir. Jangan nampak. Ya. Maka menjadi keras hati dia kita bagi orang tidak berzikir kepada Allah. Ini kita kalut sibuk lagu mana pun, yang ni 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika, ataupun 3 kali pun jadilah. Yang dia tekan sangat subuh, asar, maghrib, bagi jadi 10-10. Imam lebih kena bawa dalam perkara ni. Ada imam maghrib bawa 3 ya tak apalah, kuliah lah. Nampak tak? 10 subuh, 10 lepas asar, 10 lepas maghrib. Jangan bagi korang. Lepas 10 tu imam kalih. Kalih ni makna kata apa nak balik-balik. Itu makna imam kena kalih. 90 degree ataupun 180 degree. Ni duk menghadap terus, duk tunjuk pungkok kat kita. Nampak tak? Lagi makmum meluat, lagi cepat nak balik. Nampak tak? Faham tak? Nah. Ini peranan imam. Ini kita tengok dia marah, dia marah pula lah. Nampak tak? Apa kena faham lah. 10 kali baca habis, Nabi ini kali. Hadis Rasulullah. Habis 10 kali Nabi baca, Nabi akan kalih terus kerap kali 180 degree lah. Face to face. Nampak tak? Jarang Nabi yang kalih 90. Kadang-kadang di kiri, kadang-kadang ada kanan tau Nabi kalih. Kanan. Nampak tak? Kalih belah kanan pun boleh. Kiri kita menghadap jemaah, kanan kita menghadap kiblat. Dia tawaf, kita tawaf tak pakai ke budaya tawaf? Falsafah tawaf macam mana? Kiri Kaabah, kanan orang. Betul tak? Doa pun kita tak berubah. Kita tak menghadap Kaabah, kita doa. Kita berjalan lagu biasa, kita doa. Di pintu Kaabah, di Hajar Aswad, di Pancok Mai, nampak tak? Di Rukun Yamani. Itu 4 tempat kita berdoa. Rukun Yamani 1, di sisi pintu Multazam 1, di makam Ismail 1, makam Ibrahim 1, di Pancok Mai. Tempat-tempat kita berdoa. Nampak? Tempat tu kita berdoa ketika tawaf. Kita tawaf kat tangan, kita tak menghadap Kaabah. Kita berjalan, Kaabah belah kiri, orang belah kanan. Budaya tu bawa balik lah di sejadah ni. Bila kita buat sejadah, seolah-olah Kaabah ada belah kiri, orang ada belah kanan. Nampak tak? Pakai budaya tu, budaya Kaabah, budaya tawaf. Tak faham tak? Nampak tak? Kalau dia menghadap pun, dia kali 45 degree ya. 45 degree, bukan 90 degree, 45 degree juga. Macam meluat nak tengok kita. Nampak tak? Ya? Saja kita cakap dulu lah. Nak kena bagi faham kan? Tak ajak. Semua ni kena mengaji lah. Semua bab. Kita ni Islam ni agama yang berprotokol. Agama yang ada kesenian. Agama yang ada etika. Nampak? Agama yang membawa kepada kemunasabahan. Nampak? Dia tak bawa benda-benda yang tak munasabah. Betul? Faham ya? Jadi pendek kata, habis 10 kali, barulah kita bagi kebenaran. Makmum nak balik. Makmum balik, bangkit. Hampa tak apalah. Daripada buat 10 kali, la ilallah tu dah baca 10 kali, tugas hamba keluar lah. Doa, paling ringkas punya doa, tak payah bismillah. Tak payah selawat Nabi. Itu kalau sibuk sangat lah. Habis 10 kali, baca doa satu ya. Tanpa bismillah, tanpa alhamdulillah,
tanpa salawat Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagi dah boleh. Ataupun mana-mana doa Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bagi jalan keluar. Rabbana atina min ladun. Mana-mana doa Al-Quran lah. Satu doa menjadilah. Satu doa Al-Quran kita baca tanpa bismillah. Bukan tak payah. Dia tak mau baca bismillah, punya balok. Bismillah pun tak mau, alhamdulillah pun tak mau. Tak salah sebab tu Quran. Nampak tak? Itu kelebihan ayat Quran. Doa Quran terlebih dia macam itulah. Ya, habis 10 kali la ilaha illallah. Apa nama? Baca satu doa, panggil bilah. Dah lepas kewajiban kamu, dah ada tertib adab kamu keluar daripada sembahyang, nampak tak? Kena jaga tu, ya. Ni dengan tak ada la ilaha illallah terus bangun kali. Tak ada protokol, tak ada nilai Allah tu kat depa, nampak? Allah tu tak ada nilai. Dia tak tahu siapa dia menghadap. Makna kita dia tidak kenal siapa dia menghadap. Makrifah dia lemah, nipih makrifah dia, ya. Kalau dia tahu dia sedang menghadap Allah, dia nak keluar ni orang pergi ambil pingat ni. Pingat Jiwati ke, pingat Agung ke, pingat Raja-Raja Sultan ke. Masuk jenuh 200 langkah. Nak keluar pun 200 langkah, unduk, tersepak jatuh terjun. Tu dia. Nak keluar tu, dah ambil pingat, nak keluar tu pun bukan boleh keluar dulu tu. Nak kena unduk satu, unduk. Ada orang pimpin pula nak unduk tu. Ada tolong escort pula. Tu baru menghadap raja manusia. Ni raja bagi segala raja. Allah Subhanahu wa taala tak ada nilai langsung Tuhan. Bagi salam keluar gitu, nampak. Makna kata dia tak kenal siapa dia pada. Dia tak tahu apa dia buat. Dan dia tak kenal Tuhan. Nampak tak? Faham jauh kan? Itulah. Dah tu pula pakai pula seluar ketat. Pakai pula t-shirt, nampak tak? Lagi harum. Macam mana ni, hang tak tahu ke siapa hang menghadap? Dengan siapa hang sedang menghadap munajat sekarang, kan? Tak nampak. Pasal tak mengaji masalahnya, kan? Termasuk itulah tak mengaji. Perkara yang macam ini jadilah satu perkara yang biadab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi pendek kata, itu yang ambil faham. Jadi kata musannif, menyerah diri kepada hukum Allah adalah sopan santun kehambaan terhadap Allah dan makna mengenalnya. Dan apabila kebalikannya, maka kita berlaku biadab kepada Allah di samping bodoh dan jahil yang bersangatan kepada Tuhan yang Maha Agung dan Maha Suci. Apa-apa yang Tuhan telah tentukan kepada kita, kita tak boleh terima. Tak dapat kita terima. Dan banyak kita rasa begitu tersinggung dan menyesal, kecil hatilah dengan Tuhan. Tambah-tambah pula kita melihat kepada amal ibadat kita sendiri. Lepas tu tengok amal ibadat kita yang susah. Kita tak nampak itu kerja Allah. Tu kalam hikmah yang pertama kita baca kitab ni, ya. Kalam pertama. Ya, yang mula-mula sekali kita tengok dia kata apa? Ya. Kalam mula, ya. Min alamatin i'tiqadil 'anil amal. Nampak? Itu mula-mula tu. Kalam amal yang mula-mula sekali, kan. Cuba tuan-tuan faham baik-baik tu kalam ni, ya. Jadi kalau kita dapat menilai min alamatil i'timadil 'alal 'amal nuqsanur rija' inda wujudi zalal. Yang ni penting, nombor satu ni kalau ingin hampa balik, baca balik 2-3 kali, ulang balik. Sebahagian tanda berpegang manusia kepada amal, dia duk kira dia yang buat, bukan Allah yang bagi kat dia. Dia tak faham perbuatan Allah berlaku atas diri dia, ya. Satu anugerah Allah atas diri dia tak nampak. Dia tengok dia punya kelebihan, dia akan tunjuk balik, aku sembahyang, aku puasa, aku duk buat ni pun Tuhan buat kat aku, nampak. Tapi kalau dia tahu dia sembahyang pun Tuhan bagi, bukan boleh sembahyang sendiri, nampak, ya. Aku puasa pun bukan boleh puasa sendiri. Aku tidak ada kekuatan, aku hamba lemah, nampak tak? Semuanya anugerah daripada Allah, nampak tak? Yang ni pun anugerah daripada Allah. Turun bala musibah pun Allah juga tentukan. Kerana Allah, kita dah kata biadil khair. Apa Tuhan buat semua adalah baik, walaupun aku nampak tak baik, nampak tak, ya. Asa an tukrihu syai'a wa huwa khairul lakum. Al-Quran kata sendiri, ya. Kemungkinan kamu benci pada satu perkara, kamu tak suka, tapi itu baik bagi kamu.
asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kemungkinan satu perkara itu kamu cukup suka, tapi itu buruk bagi kamu. Nampak tak? Suka makan gula, buruk bagi kamu. Ya. Paling dekat kita nak faham ya. Cukup sukalah manis-manis. Bagus nampak? Bagus manis kena dah, dia bagi tenaga bunyi pun. Tenaga. Nampak ya. Rupanya dia bawa bala musibah. Secara lahir pun Tuhan dah tunjuk dan dalil benda yang paling baik. Dua benda ni tak ada kat kita mati. Pertama tak ada garam, kedua tak ada gula. Dua benda ni tak ada kat kita, confirm tak boleh hidup. Nampak tak? Walaupun ada jantung, ada perut. Fungsi-fungsi anggota lain berjalan. Dua benda ni kalau tak ada tuan-tuan, confirm mati. Garam tak ada, orang cirit tak berhenti, hilang garam. Dia boleh makan, bukan boleh makan garam dapur ni, tak sama. Nampak tak? Dehydrated salt, garam buah tu. Garam tu mari pada badan kita, dia bukan mari pada luar. Nampak tak? Ya. Sebab tu kita punya peluh masin. Orang kalau peluh tak masin tu, orang tu memang kencing manis, darah tinggi. Betul. Peluh kita tak masin, makna kita punya darah tinggi tu, kita punya kolesterol banyak, kita punya gula tinggi tau. Nampak lagi? Tak ada. Tapi Allah tak nak bagi pula kita peluh kita manis. Tu tak pula. Peluh mesti masin atau tawak. Nampak? Darah kita tu, dia duduk dalam darah. Tu gula tu punya jahat, dia sorok sembunyi dalam badan kita. Nampak? Ya. Yang kena dia semut dia. Bila kita kencing semut berumur dah. Yang tu betul. Ayat kencing kita. Betul ya. Kalau tak masin, dia akan manis atau dia tawak. Makna kita tak sihat. Tak ada masin, tak ada gula, mati. Hyperglycemia dia panggil. Orang yang tak makan, tak ada gula ni hilang, boleh mati. Ataupun tak ada garam langsung, memang mati. Ya, lebih garam pun penyakit boleh bawa mati, lebih gula pun penyakit boleh bawa mati. Wallahu a'lam. Itulah di antara kita faham insya-Allah. Kalam hikmah yang pertama ni tuan-tuan, kalau boleh ingat bahawa amal ibadat kita semua jangan sandang kat kita, yang kata kita punya. Nampak tak? Kita mesti bergantung kepada Allah. Jadi bila jadi masalah, kita takkan tengok kepada kita punya kelebihan. Yang duk tengok kelebihan ni pasal dia tak tahu kata Allah buat. Dia kata dia buat. Aku sembahyang, aku puasa apa? Nampak? Dia lupa banyak orang tak sembahyang. Siapa yang tak bagi sembahyang? Ya. Ya, ini yang kita ambil sebagai satu faham bahawa kalam hikmah yang ke-17 ni membuka satu jalan yang lebih luas kepada kita. Jadi kalau kiranya timpa apa-apa juga masalah, timpa musibah memangnya pada kita tadi ini, kita kena baca satu. Tanda iman kita yang sempurna, iman yang sempurna, kita menyerah hikmah kepada Allah. Itu paling tinggi. Kita nak selam, nak tanya, memang kita tak jumpa. Ya, nak cari hikmah memang kita tak akan jumpa kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah. Kita disembunyikan pada banyak hikmah. Macam tadilah, orang amal saleh, ibadat kuat, tiba-tiba turun bala kepada dia, nampak? Antaranya sakit, datang sakit-sakit yang pelik-pelik, ya kan? Ya. Dan itu nak pergi mengaji bukan pergi mana, jatuh parit, nampak tak? Orang pergi tengok wayang jatuh parit, kita pergi mengaji jatuh parit. Kita buat comparison dulu tu lah, nampak tak? Apa ni, aku nak pergi mengaji, bukan aku nak pergi gaduh, nak pergi mengaji pun aku jatuh parit. Siapa tak betul? Siapa tak kena? Allah tak betul. Nampak tak? Walaupun dia tak sebut nama Tuhan lah, tapi jiwa tu sudah pun menyebut suatu duka cita dalam diri dia. Dia baru pergi tengok wayang, pergi tengok konsert, apa semua tu, pergi kasino, apa, tak kena aksiden pun. Kita tengok dalam TV kadang-kadang kan, ya, dua beradik baru balik pada masjid, nampak tak, ya, mati tengah jalan aksiden, nampak tak, ya. Duk dengar depa baru pergi ziarah tok depa kan, tok sakit balik main aksiden. Semua benda bagus-bagus, tapi kenapa jadi macam tu? Ini hikmah. Kita serah hikmah kepada Allah. Allah lebih mengetahui. Kemungkinan macam kita tadi kata, satu perkara yang kita lihat itu buruk, tapi itu baik bagi kamu. Kemungkinan satu benda itu kamu suka, tapi itu buruk bagi kamu. Ada benda yang kamu benci, itu baik bagi kamu. Nampak tak, ya? Kawan satu sekolahan dengan saya, perempuan lah dulu ni, ya. Adalah orang duk berkenan kat dia kan,
Yang berkenan ke dia ni orang gelap lah, gelap tu nampak tak? Orang tu gelap tu, gelam tu ialah orang tu lah ya? Dia cukup meluat, dia tu suka kat dia. Nampak tak? Dia punya abang dia ni, you tolong beritahu kat dia, I tak boleh tengok muka dia tau, I benci. Pasal apa? Pasal dia gelap. Nampak ya? Hari ni jadi suami dia. Jadi suami dia melahirkan 8 orang anak. Nampak tak? Semua anak-anak dia berjaya. 8. Dia pun tak kerti pakai tudung, dah boleh pakai tudung. Dia pun tak semayang, dah boleh jadi semayang. Ni perempuan ni. Nampak? Memang perempuan ni cantik lah, sigak lah. Nampak ya? Sudah. Ya? Satu sekolah masa dulu ni. Ya? Sampai sekarang pun tak ada lagi lah. Ya, aku dicerita kat orang tau pasal cerita hang ni. Saya kata, tak apa, bagus. Bagi pedoman tu saya cerita tu, kata dia mupah. Dan terus dia ikut mengaji lah. Dan ni dia tak sihat. Ya, dia abang. Memang lagi-lagi yang dia jadi suami dia tadi ni tak segak lah. Orang gelap tu jadi lah. Jadi orang kata dia ni tak ada mata, tapi ambil orang lelaki jadi suami. Tapi orang kata dia apa dah perempuan ni tak ada mata. Tak ada mata, hamba tengok balik. Nampak tak? Orang yang dia benci itulah yang jadi orang yang paling baik, pemimpin rumah tangga, suami yang saleh. Nampak tak ya? Dan melahirkan zuriat yang saleh dan salihah, aman damai rumah tangga mereka. Nampak tak ya? Baru je minggu sudah di pembicaraan saya tu, saya teringat cerita. Saya kata hang dulu cukup meluat kat dia tau ni abang ni hang ni ya, cerita apa-apa dia lah. Aku dicerita kat orang tau perkara apa dia, satu pelajaran cukup baik. Nak beritahu kata benda yang kita tak suka itu baik bagi kita. Allah kata tu betul. Dia pun kata betul. Alhamdulillah, syukur. Nampak ya? Ini kita nak kena jagalah. Jadi pendek kata, ni dah berlaku zaman Nabi dah. Satu orang laki-laki yang begitu huduh lah, dengan gelap dia, dengan huduh buruk. Dia kata, Rasulullah, tak ada siapa berkenan kat aku. Dia kata, siapa pun tak mau kat aku, pasal aku gelap, aku tak sihat, aku tak cantik, aku tak handsome lah. Nampak lah? Susuk badan dia pun tak cantik, kan lah? Rasulullah kata, Allah akan bagi kepada kamu yang lebih cantik daripada seluruh manusia. Nampak tak? Tuan-tuan dengar gendang perang bunyi, kerahan tenaga, dia pun turun, tak pernah perang, capai pedang terus turun ikut Nabi, mati syahid. Nampak tak? Gugur mati syahid. Nabi duduk tengok mayat dia tu dengan Nabi senyum. Nabi bukan menangis. Nabi punya senyum duduk tengok mayat dia. Ya Rasulullah, kenapa tuan senyum? Aku tengok bidadari punya berebut tu. Dia duduk komun jenazah dia tu. Masih duduk komun jenazah dia. Nampak? Bidadari punya komun berebut. Dia ni nak pegang, dia nak pegang. Nampak tak? Yang bawa kain kapan, yang bawa apa, dia nak sendarakan jenazah dia. Orang syahid tak boleh mandi, tak boleh sembahyang, tak boleh kapan. Kenapa dia hidup, dia baru mati? Pakai tu orang-orang mati syahid ni, dia tak boleh dimandikan, tak boleh dikapankan, tak boleh sembahyangkan, haram. Ditanam begitu aja. Kerana depa tu hidup, depa tak mati. Orang hidup boleh pergi sembahyang kan? Ni saat ni aku pergi sembahyang mayat, aku pergi sembahyang hang tak ni. Sebelum hang jadi mayat, takut tak dan jumpa hang dulu. Sementara hang hidup ni aku buat sembahyang mayat tu kat hang, boleh tak? Hang tidur depan aku sembahyang tak? Boleh tak? Dua-dua gila. Nampak ya? Tak boleh. Itu restinya orang syahid ni tak boleh bagi mandi, tak boleh kapan sembahyang kerana dia hidup. Pada zahir kata dia berpindah alam. Nampak tak? Dia nak pindah alam. Fenomenanya keadaan yang jadi fitrah dalam Islam ni, dia kena mati, kena nampak wajah mati, itu baru boleh pindah. Tak nampak wajah mati, siapa nak pergi liang? Nampak tak? Atas tujuan pasal nak masuk liang, dia kena mati lah. Jadi Allah bagi dia mati, baru senang kita pergi kampung lah. Dia duduk hidup boleh pergi kampung lah. Dah. Itu sebabnya, 3 sebab kenapa kita tak boleh mandi, tak boleh kapan, tak boleh sembahyang. Pasal dia hidup seperti biasa. Masuk kubur hidup. Dia dapat macam mana? Nikmat akhirat dapat semua kat dia. Awal-awal makan minum macam biasa dalam kubur. Itu lebihnya tu yang kata tadi, yang mana dah mati syahid tu minta nak hidup balik.
Seronok mati tu. Nampak tak? Nah, tak boleh mati sekali ya. Hidup 2 kali, mati sekali. Nampak tak? Tidak lah. Itu kelebihan, insya-Allah. Kita akan sambung pada muka surat 89 perkara 4. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.